Hai kepada semua penonton-penonton channel YouTube saya. First, saya hanya belajar buat video ni supaya saya dapat kongsi pengalaman saya dengan penonton-penonton YouTube channel saya lah. Kalau berguna untuk anda semua, boleh tiru lah. Mana yang rasa apa yang saya terang ni tak dapat membantu, saya minta maaf. Hanya hiburan ataupun mengisi masa lapang saya. Jadi video yang saya buat kali ni untuk sistem penyiraman air untuk kebun-kebun, tak kira lah kebun durian, kebun buah-buahan, kebun sayuran, kebun bunga ataupun sistem penyiraman lain-lain lah, tak kisah. Saya share ni untuk customer saya. Apa yang saya buat di kebun customer saya. Okay. Customer saya dia buat kebun durian, dia tanam pokok durian. Jadi kita syarikat saya buat sistem penyiraman menggunakan sprinkler. Lepas tu kita ada buat pagar, kita ada buat elektrik untuk kebun dia, masukkan bekalan elektrik untuk kebun customer saya lah. Dia buat kebun durian Musang King. Okay. Sekarang ni video kali ni saya nak terangkan jenis-jenis sprinkler yang dipasang dekat kebun customer saya. Daripada mula sampai habis lah. Jenis sprinkler yang saya pakai dekat kebun customer saya, jenis sprinkler Holland sprinkler, kecil je. Holland sprinkler berharga lebih kurang 40 sen hingga ke 80 sen ringgit Malaysia lah. Harga dia 80 sen 40 sen hingga ke 80 sen ringgit Malaysia satu. Dan kedua, jenis sprinkler mini sprinkler, kecil. Okay. Dia kecil lah. Ini. Dan sprinkler biasa lah, biasa yang banyak-banyak kebun buah-buahan, kebun sayuran yang gunakan ni, yang besar ni. Okay, saya akan terangkan tiga sprinkler ni lah yang saya gunakan untuk customer. First, sprinkler jenis Holland sprinkler. Yang ni saya gunakan untuk saya punya customer di tapak semayan, ataupun di nursery lah. Semayan anak benih pokok durian dia. Jadi dia gunakan ni. Sebab apa saya gunakan Holland sprinkler? Sebab cara penyiraman dia jenis payung. Dia jenis kali kembang macam tu. Macam payung lah dia keluar. Dan kecil, dia punya penyebaran air dia kecil. Tak macam sprinkler yang ni. Sprinkler yang ni dia besar. Yang ni contoh dia, radius dia 1 meter, 2-3 meter. Yang ni mungkin radius dia dalam 10 meter keliling. Tapi yang ni 1 meter persegi. Radius dia macam ni tengah, dia besar meja ni dia punya penyiraman dia. Jadi dia tak mercik tanpa besar lah. Dan kita boleh kontrol air dia. Jadi untuk anak benih ataupun nursery ataupun pokok bunga di rumah-rumah tuan-tuan perempuan, sesuai lah untuk digunakan yang ni. Tak perlu yang ni, yang besar ni, ataupun yang ni sesuai jugalah. Tapi yang lebih sesuai yang ni lah, Holland sprinkler ni. Sebab dia tak mercik lebih besar, tak kena ke dinding rumah tuan-tuan, tak masuk dekat kaki lima, ataupun yang tak sepatutnya air masuk. Kita boleh kontrol dia ni sebab dia punya bukaan dia tu besar. Lepas tu pressure air dia tak sampai 1 bar pun air dia cantik lagi. Kalau lebih pressure pun sama. Pressure kecil, pressure besar, saya tengok pengalaman saya sama je.
dia punya bukaan air dia tu, kembang air dia tu sama. Jadi lebih mudah lah nak kontrol air, lebih jimat. Penggunaan air lebih jimat. Lepas tu kompartmen dia jenis macam ni. Okey. Dia jarum macam ni. Lepas tu ada cap kepala dia macam ni. Air keluar sikit dia kecil je. Okey. Jadi dia ni kalau kita tekan tinggi macam ni pun, okey, tinggi macam ni pun ataupun bawah macam ni sekali pun rapat, bukaan air dia sama juga, lebih kurang juga dia punya bukaan air. Okey, untuk Holland sprinkler. Lepas tu Holland sprinkler ni ada dua jenis. Satu jenis yang murah macam ni, yang jenis bunga dia kecil. Saya ambil ni sebab dia kos murah lah untuk saya supply. Ada lagi satu yang dia macam ni, okey. Dia punya kepala sama juga, kepala sama macam ni, tapi dia punya kepala bunga macam ni. Okey, dia sekali macam ni. Dia ada bunga terus untuk pipe setengah inci. Jadi kita plug in je pipe PVC dengan ni, terus plug in macam tu. Dia macam ni. Lebih kurang lah. Okey. Tapi saya tak pakai macam tu. Yang tu pun agak mahal. Tak adalah mahal sangat, dalam RM1, RM1 ke RM2 harga dia juga. Tu tak ada masalah. Saya lebih suka pakai yang kecil. Yang kecil supaya pressure air tu kalau kurang pun dia masih boleh supply lagi. Sebab tu saya suka pakai ni. Okey. Lepas tu dia punya fitting, kalau pipe kecil ni, Holland speaker ni dia kecil, hanya perlukan reducer untuk masuk macam ni. Okey, reducer untuk masukkan dia dalam ni. Okey, tu kejap lagi saya terang lah. Saya terangkan jenis sprinkler dulu. Okey. Okey, yang ni untuk saya buat untuk customer saya, untuk semaian nursery dia. Semaian anak benih dia lah. Selepas anak benih dia dah sesuai untuk ditanam di kebun, saya bertukar ke sprinkler jenis ni, mini sprinkler untuk anak pokok yang ditanam kat tanah lah. Di batas-batas ke apa ke, saya gunakan mini sprinkler macam ni. Okey. Dia buka radius tu tak besar sangat lah, dia putaran. Dia bukan macam air, dia bukan macam apa yang dia berpusing. Okey, yang ni. Nanti video-video contoh air sprinkler ni saya akan tunjuk kepada next video lah. Yang ni hari ni saya nak terangkan sprinkler dengan cara pemasangan dia, jenis pipe dan kenapa saya guna pipe ni. Saya akan terangkan kepada customer lah, kepada penonton-penonton lah. Okay, sorry silap customer pula. Sprinkler saya yang saya pakai dekat kebun ada 3 jenis. Untuk tapak semaian anak benih, untuk anak pokok yang daripada tapak semaian ke tanah lah. Saya pakai ni sampai dia agak besar, pokok tu agak besar, lebih kurang ke 10 kaki, lebih kurang lah 10 kaki ke atas, saya akan tukar kepada sprinkler ni. Saya akan tukar kepada sprinkler jenis ni yang besar ni. Okey. Okey. Lepas tu sekarang ni jenis sprinkler saya dah bagi tahu kegunaan-kegunaan yang saya gunakan untuk customer saya. Lepas tu cara fitting dia. Okey, jenis yang Holland type ni saya ambil yang kecil. Saya perlu gunakan reducer ni. Untuk pemasangan Holland sprinkler lah. Dia akan jadi macam ni. Okey, jadi macam ni. Ataupun Holland sprinkler saya macam ni, saya guna end cap. Okey. End cap pipe PVC untuk ending pipe ni, yang ujung dia kita tutup, yang air dah tak boleh lalu. Ujung pipe dia ni kita tembuk lubang guna drill bit, buat lubang saiz tak salah saya 16 mm drill bit tu. Okey. Saya akan guna macam ni. End cap tu lebih jimat, lebih mudah, kos memang lebih jimat lah, lebih senang. Yang ni aksesori banyak lah. Kompartmen 1, Holland type, Holland sprinkler, reducer dengan PVC punya fitting. Okey, dah ready. 1, 2, 3 part. Macam ni dia jadi 2 part. Okey, lebih senang, lebih ringan, lebih berat. Okey, itu pilihan dekat tangan tuan-tuan lah. Mana-mana pun boleh pakai, tak ada masalah. Okey, yang tu. Okey, yang jenis ni pula
mini sprinkler dia ada dua saiz. Satu untuk 3 suku punya pipe PVC. 3 suku bermaksud dia 20 mm PVC. Boleh masuk macam ni. Ada lagi satu yang ni setengah inci. Setengah inci punya pipe PVC. Nampak besar dia. Besar kecil. Dia dua-dua ada saiz. Okey. Kelemahan dia lah, nak beli mana satu kena cari yang mana sesuai dengan kegunaan penonton lah. 3 suku ataupun setengah inci pipe ni. Tetapi kalau jenis sprinkler yang besar macam ni, tak ada masalah. Selalunya diberi luar ni untuk 3 suku PVC 20 mm. Okey, dia di luar. Okey, di luar. Tapi kalau setengah inci kena pakai macam ni. Setengah inci yang ada bunga kat luar, bunga kat luar, bukan bunga kat dalam bunga kat luar, tapi di sprinkler dia bunga di dalam. Macam ni. Okey, dia masuk macam ni. Macam ni. Alright. Bagus dia tu lah. Mana-mana kalau sprinkler yang jenis besar ni dia ada dua. 3 suku ada, setengah inci pun ada. Tu bagus dia. Okey. Tapi ini kalau pokok dah matang saya akan pakai yang ni lah. Lepas tu cara fitting dekat kebun, di tanah lah, di kebun. Saya guna pipe poly. Nama panjang dia, scientific dia saya lupa. Tapi ni poly yang sirim, yang di verified oleh sirim lah pipe ni. Ada yang tak ada verified oleh sirim, pipe yang tak ada sirim, yang tu mudah pecah dan tak liat. Ini liat dan tak mudah pecah. Okey. Ini. Lepas tu ada persoalan yang customer dan customer dan pekebun tanya saya, kenapa tak guna pipe PVC untuk jalan di kebun di atas tanah? Boleh terus, tak perlu gunakan fitting aksesori pipe poly. Terus guna pipe PVC punya fittingnya, lagi kecil, lagi boleh gam je. Bukan saya tak nak pakai pipe PVC, tinggal lagi untuk di sini tak sesuai lah untuk pipe PVC ni. Sebab apa? Dia mudah pecah. Sebab dia di kebun banyak musuh-musuh. Contoh babi, monyet, lepas tu binatang-binatang lain lah yang suka memecahkan ni, ataupun dia tak suka pecah. Tinggal lagi kalau babi tu dia cari makan, dia sondol-sondol, dia pijak-pijak, dia akan pecah lah pipe ni. Memang selalu akan pecah. Jadi dia macam monyet, dia suka tarik-tarik, jadi benda tu akan patah, akan sengit-sengit. Jadi saya tak sesuai untuk guna pipe PVC untuk kebun customer saya. Saya lebih prefer guna pipe poly. Jadi kalau dia pijak ke apa ke tak ada masalah. Pipe ni dia lihat dia masalah monyet, dia suka tarik-tarik pun dia tak patah. Tinggal lagi kita terpaksa tanam sikit lah supaya dia tak terlampau bergerak jauh daripada asal kalau binatang-binatang merosakkan lah. Okay? Jadi efek pecah lebih, kata risiko dia lebih rendah daripada guna pipe PVC. Sebab tu saya gunakan poly. Okay? Pipe poly pula dia punya fitting untuk sprinkler. Untuk sprinkler saya ni, fitting dia ada 3 jenis. Satu fitting poly, satu fitting PVC, satu lagi jenis clamp, T-clamp. Jadi macam ni. Jadi di customer saya, semua customer saya akan gunakan jenis T-clamp. Sebab apa saya gunakan T-clamp? Peratus untuk bocor kurang. Lepas tu memudahkan kerja saya dan mempercepatkan kerja saya. Kalau guna ni lambatlah nak masuk satu getah dia, seal dia, join dia apa semua masuk. Lepas tu kena clamp, guna spana hidup ataupun spana F-pipe tu. Jadi rumit nak habis kerja. Lepas tu lagi besar lah daripada ni.
beza dia kan. Beza dia besar. Ini sama saiz. Ni dengan ni sama saiz. Okey. Jadi saya guna kat customer saya semua guna ni. Ni nak ketat guna spana F ataupun spana hidup. Yang ni untuk masukkan pipe. Ni saya gunakan clamp ni. Dia akan masuk pipe ni kanan, masuk pipe kiri, saya akan clamp. Jadi masalah kebocoran kurang lah daripada situ. Masalah bocor dia kurang. Jadi dekat sini nanti saya akan gunakan fitting PVC untuk penyambungan. Kenapa ada orang tanya kenapa tak gunakan poli terus? Pipe poli ni kan? Pipe poli ni kenapa tak terus sambung dekat aksesori ni? Bukan saya tak nak pakai pipe poli ni. Pipe poli ni dia, kalau apa saya leceh nak bengkok-bengkokkan dia, nanti dekat site ataupun dekat kebun dia akan melengkok sana, melengkok sini, melengkok sana. Jadi saya tak cantik lah nampak bagi kat customer kita kan. Jadi saya poli ni untuk bawah saja, untuk ketahanan ni saya pakai bawah dekat tanah. Yang atas saya nak lurus, saya pakai pipe PVC. Pipe PVC jadi macam ni dan terus masuk macam ni. Okey. Nanti yang ni semua gam lah. Yang ni saya tak perlu terangkan kot dekat penonton-penonton. Akan jadi macam ni. Dia akan straight macam ni, lurus. Dia akan lurus macam ni. Okey. Dia akan lurus. Yang ni nanti tak kisahlah. Customer nak pakai macam mana pun tak kisah. Mana-mana pun boleh. Nak pakai yang jenis ni, yang ni semua tak ada masalah. Kenapa saya guna PVC? Sebab dia straight lah. Dekat kebun nanti dia tegak je. Dia tak melengkok macam pipe poly. Okey. Dan T ni jenis clamp, saya syorkan semua pekebun gunakan yang jenis ni lah. Untuk clamp aksesori ni. Harga dia lebih murah lah. Yang ni dengan yang ni lebih mahal daripada yang ni. Kalau dekat sini lah supplier dia, yang ni lagi mahal daripada T jenis clamp ni. Dan plumbing dia banyak guna yang ni lah. Untuk risiko kebocoran kurang lah yang guna yang ni. Okey, lepas tu lebih kecil, lebih senang pakai. Okey. Okey. Lepas tu dia punya harga lah, harga dekat sini di Malaysia ataupun di Negeri Sembilan, harga untuk pipe poly ni harga dia lebih kurang anggaran RM3 ke RM4.5. Ini atas ni bukan ni T ni. Lebih kurang macam tu, RM3 ke RM4.5 harga dia. Yang T ni pula ataupun T ni, harga dia RM2 ke RM3.20 harga dia. Lebih kurang lah. Tapi yang supplier saya, yang ni lagi murah daripada ni lah. Saya punya supplier ni lagi murah, lagi efektif, lagi mudah saya punya kerja. Cucuk clamp. Ini cucuk buka ini masuk satu. Okey, saya tunjuklah. Saya tunjukkan satu ya. Okey. First nak kena masukkan yang ni dulu. Okey, yang ni kepala cap dia masuk macam ni dulu. Kedua, masukkan dia punya grip. Grip ni ada bunga lah. Ada grip ni. Masukkan grip dia ni. Okey, sekejap. Okey, agak susah agak nak masuk dia. Okey. Masuk macam ni. Okey, jangan masuk sampai habis. Sebab masuk sampai habis yang ni memang susah nak keluar. Dia memang dah masuk tu, dia memang dah grip dah, kira dah tak bergerak. Lepas tu baru getah baru masuk kat dia. Okey. Dia macam ni. Getah dia masuk kat pipe. Baru cucukkan dia. Dia memang agak susah. Okey, kita cabut pula getah dia. Okey, macam ni getah dia. Okey, cucuk, masukkan. Dia jadi macam ni. Okey, jadi macam ni baru masukkan. Okey. Macam ni. Okey. Banyak kerja, buang masa. Kalau sempit susah, memang susah. Lepas tu resiko bocor kalau tak ketat ke apa memang selalu terjadi lah. Sebab apa? Kalau kita buat T, contoh ada 10 pokok, 10 T nak pakai dalam satu pipe. Jadi pusingnya ni, yang sebelah sana nanti dia akan terpusing, dia akan terbuka. Jadi dia akan sengit. Jadi itu yang saya tak
guna ni lah dekat saya punya kebun customer. Saya boleh senang gunakan jenis ni. Masuk clamp tinggal, masuk clamp tinggal, tak ada masalah yang ni. Okay, saya syorkan yang ni lah lebih efektif, lebih sesuai. Okay. Tapi itu bergantung kepada penonton-penonton lah. Nak guna kreativiti apa-apa pun tak kisah, tak ada masalah. Okay. Size pipe ikut penonton-penonton lah. Yang penonton rasa sesuai dengan kebun yang tuan-tuan punya kebun lah. Okay. Yang ni agak susah nak tanggal lah. Jadi saya tak tanggal lah, nanti lepas habis video baru saya tanggal yang ni. Okay. Okay, yang tu jenis-jenis sprinkler lah yang saya pasang. Jadi untuk lain, untuk valve, stopcock, untuk motor yang saya pasang di kebun, ataupun untuk elektrik, saya akan share video lain lah. Kalau boleh subscribe saya punya YouTube. Jadi kalau berguna untuk penonton-penonton, boleh tiru lah, tak ada masalah. Kalau tak berguna, tak bermanfaat video ni, boleh abaikan lah, macam tu lah dia. Tapi share pengalaman dan pengetahuan saya lah kepada penonton-penonton YouTube saya. Okay. Di samping tu saya terangkan sikit lagi lah. Pipe PVC. Okay. Pemotong pipe PVC saya gunakan 2. Okay. Tapi saya lebih preferkan guna yang jenis ni. Okay. Sebab untuk pipe PVC setengah inci lebih senang sekali tekan saja. Sekali tekan. So, okay. Lebih mudah, lebih cepat. Kalau 1 inci ataupun lebih, yang ni dia akan berperingkat 1, lepas tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru potong. Jadi lambat lah guna. Kalau guna pemotong ni, cutter ni lambat. Syorkan guna yang ni. Okay, kalau nak beli, mana penonton-penonton baru nak beli barang-barang untuk buat di kebun masing-masing ataupun di taman bunga rumah masing-masing untuk potong pipe PVC, elok beli yang ni. Okay. Yang ni pun boleh, yang ni pun boleh. Tapi yang ni ambil masa, yang ni senang. Ini jimat masa. Okay. Ini guna tenaga, yang ni tak guna tenaga sangat. Dia hanya guna mechanical. Yang ni guna tenaga. Jadi pilihan dekat tangan penonton-penonton lah, nak beli yang mana. Okay. Tentang harga, kalau nak bagi harga sprinkler lah, macam ni sprinkler Holland sprinkler lebih kurang 40 sen hingga ke 80 sen untuk Holland sprinkler. Untuk mini sprinkler lebih kurang RM1, 80 sen ke RM1.5. Yang ni lebih kurang RM1 ke RM2.5. Ini harga dia. Yang tu boleh survey dekat Shopee ke apa, tak ada masalah. Tengok customer ada luck dapat yang murah, alhamdulillah lah. Itu yang rezeki penonton-penonton lah. Jadi macam ni. Yang ni 50 sen, aksesori fitting ni. Yang ni RM4, RM3 ke RM4.5 harga dia T ni. Yang atas ni 50 sen ke 70 sen, lebih kurang macam tu lah. Jadi kalau video saya berguna, boleh tonton ataupun boleh tiru lah kita punya cara pemasangan. Sprinkler punya air di next video kita akan terangkan, termasuk pump, termasuk stopcock, termasuk dengan aksesori lain yang saya pasang dekat kebun customer saya. Dia tanam durian musangking. Saya akan tunjuk di next video. Okay. Terima kasih kepada penonton-penonton. Kalau tengok daripada mula sampai habis, kalau bermanfaat, gunalah. Kalau tak bermanfaat, abaikan. Jadi ada kesalahan, saya minta maaf lah. Jumpa di next video.